Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar adik-adik Akmal, pelajar-pelajar Akmal yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian? Apa khabar semua? Semua okey ke? Pagi-pagi ni, Alhamdulillah hari ni kita dah masuk hari ke-15 Ramadan. Ada lagi lebih kurang 15 hari lagi kita nak puasa. Alhamdulillah. Dan dah dekat nak raya. Pejam celik dah lebih sebulan kita berpisah kan. Kita harap lepas raya ni insya-Allah kita dapat balik ke Akmal. Sebab ramai dah pelajar-pelajar yang kata, Ustaz, rindu nak balik Akmal, nak baca Quran ke Akmal, suasana ke Akmal, dapat semangat baca Quran. Dan ustaz-ustaz pun, ustazah-ustazah pun ramai yang bagi tahu rindu nak balik ke Akmal. Pengajian online ni tak syok kalau dapat tengok depan-depan kan lebih kuat kasih sayang dan ukhuwahnya. Tapi tak apalah, ini ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua. Ustaz harap pagi ni semua segar. Semua kita gerak-gerakkan badan sikit supaya insya-Allah pagi ni lebih bersemangat, lebih bagus. Kan semalam kita dapat maklum pada semua, ada seorang pelajar kita, Amir Fahri, dapat khatam 30 juzuk Al-Quran dalam masa 3 bulan 5 hari. Subhanallah, ini batch ketiga kan, batch ketiga pelajar tahun 2020 yang baru start hafal bermula daripada kosong. Jadi ni 5 kosong. Jadi mudah-mudahan jadi bagi semangat pada semua pelajar-pelajar yang lain. Okey, pagi ni Ustaz nak share satu perkara yang sangat penting. Sebab ramai yang bagi tahu Ustaz, dia kata, Ustaz boring lah, mula-mula pengajian online seronok, best. Lama-lama dah jadi jemu, jadi bosan, jadi boring. Ramai juga parent yang mengadu pada Ustaz. Dia kata, Ustaz, anak saya dah mula boring sangat dah, Ustaz. Dah duduk kat rumah lama, dia dah jemu, dah tepu, dah bosan, dah boring, macam-macam. Jadi mengaji pun kan. Ada yang sikit-sikit mengaji tidur, dia dah boring sangat. Jadi Ustaz nak share sikit pagi ni macam mana kita nak buat 4 perkara yang kita perlu buat supaya kita tak boring, tak jemu dalam menghafal Al-Quran. Ini pengalaman Ustaz dulu pun sama, masa hafal dulu pun sama. Ada masa-masa tu kita jadi boring sangat, jadi jemu sangat mengadap, sampai kita rasa macam boringnya, jadi malas sangat. Ini semua orang yang hafal Al-Quran akan rasa pengalaman ni. Jadi kalau adik-adik rasa tu, itu normal. Jadi kalau pelajar-pelajar semua rasa boring, jemu, tepu, malas, bosan, itu normal. Memang kadang-kadang Allah bagi ujian tu pada kita, dan tinggal lagi macam mana kita nak hadapi ujian tu. Ada orang bila hadap jadi ujian, jadi boring, jadi bosan, dia nak berhenti terus. Ini sayang. Memang kita hafal Quran, Allah pasti akan uji. Selalu Ustaz sebutkan, Allah mesti akan uji orang hafal Quran ni dengan ujian bosannya, ujian boringnya, macam-macam. Macam mana kita nak hadapi ujian tu? Kalau kita mengalah, itu bukan sifat orang beriman. Sebab orang beriman, la tai'asu min rahmatillah, la tai'asu min rauhillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Jadi jangan putus asa. Jangan berhenti hafal Quran kerana jemu, kerana boring. Ujian macam tu biasa. Ustaz pun rasa, semua kawan-kawan rasa. Jadi 4 perkara untuk kita tak jemu waktu hafal Quran, tak rasa boring waktu hafal Quran. Okey. Yang pertama, waktu kita hafal Quran, kalau kita tiba-tiba rasa boring, rasa lembik, rasa lemau, rasa jemu, rasa bosan, rasa nak baca pun malas nak baca. Yang pertamanya kena buat pergerakan-pergerakan yang menyegarkan kita. Kena bangun. Ustaz dulu waktu Ustaz hafal Quran, kalau tiba-tiba jadi letih, jadi boring, Ustaz akan berjalan. Kalau dalam bilik tu kan, Ustaz berjalan, pegang Quran macam ni, ambil Quran kan, buka Quran tu, baca dalam keadaan bangun, berjalan, pusing dalam bilik. Itu biasa. Kalau kat sekolah dulu Ustaz pusing padang. Depan asrama tu ada padang kecil, taklah besar sangat, separuh padang bola lah kot, dia kecil sikit. Jadi Ustaz pusing padang tu. Kita baca tu kan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Dia berjalan sambil baca sambil berjalan. Mengaji sambil berjalan ni menghilangkan rasa lemau, menghilangkan rasa boring. Jadi kalau ada kat rumah tu, kalau boleh berjalan kat luar, jalan kat luar pun tak apa. Kalau berjalan dalam bilik pun tak apa.
ataupun daripada atas turun bawah, pergi ruang tamu, naik atas, berjalan, baca, demi hilangkan rasa boring kita. Kita bangun, berjalan, ataupun kita buat riadah santai. Kita buat exercise santai-santai, gerak-gerak sikit, kan, bunyi-bunyi sikit, kita gerak-gerak sikit, kita senyum, kita cuba. Ini dulu Ustaz pernah buat, senyum dekat cermin. Macam orang gila kan, tapi tak, itu jadi segar. Kita Ustaz buat jadi segar, tiba-tiba kan pergi depan cermin, lepas tu senyum. Kawan-kawan tengok Ustaz, dia kata apa pun terbiak macam orang gila. Tapi tak, aku nak hafal Quran. Kau nak kata aku gila pun tak kisah, yang penting aku segar. Kita dapat bersemangat untuk hafal Quran. So banyakkan pergerakan. Jadi kalau ibu bapa, kalau tiba-tiba tengok anak tiba-tiba jadi jemu, jadi bosan, suruh dia bangun, suruh dia berjalan. Baca Quran sambil berjalan. Lagi bagus kalau mak atau ayah, papa atau mama boleh join jalan sama. Kan? Mesti seronok. Join jalan sama. Contoh kalau anak tu mungkin nak tasmik sabak dia, nak bagi ingat kuat ingatan dia, mak tolong pegang Quran sambil-sambil jalan dekat depan rumah, dekat taman depan rumah ke, ataupun kawasan yang kita ada ruang sikit, ataupun dalam bilik dalam rumah tu, cuba berjalan. Mak berjalan sambil pegang Quran, tengok bacaan anak baca. InsyaAllah dia akan jadi rasa hilang rasa jemu, rasa boring. Cuba buat pergerakan. Memang sangat berkesan. Adik-adik, buat tahu. Dengar ni, kalau Ustaz cakap, kalau tak buat rugilah. Cuba buat. InsyaAllah akan hilang rasa jemu dan juga boring. Parent minta kerjasama, sama-sama sokong anak-anak kita. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Ta'ala hilangkan rasa tu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berbual dengan kawan-kawan kita yang sudah berjaya ataupun yang ingin berjaya. Kan? Sekarang kita ada telefon, ni bukan telefon ni, remote handset kan. Bertelefon kawan kita, cakap kawan-kawan kita yang positif, cari rival, tahu rival? Maknanya kita ada kawan yang kita boleh buat lawan ni. Kita kan sekarang ada grup halakah tu kan, ada kawan-kawan kita yang ada tu, ambil nombor telefon, cakap ke mak dia, makcik nak cakap dengan Ahmad boleh, cakap dengan dia, berbual dengan dia, tanya dia macam mana dia hafal Quran, yang kau buat macam mana kat rumah, macam mana kau ke jalan, macam mana tiba-tiba kau dapat semuka sehari, macam mana dapat 3 muka sehari. Tanya kawan-kawan kita yang berjaya. Sambil kita sembang-sembang santai, nak kembalikan semangat hafal Quran. Best lah kan kalau kita dapat balik ke Akmal kan, semangat kan. Rindulah kat ustazah tu, rindulah kat ustaz tu. Lama tak balik ke Akmal. Sembang supaya naikkan semangat. Begitu juga parent, kalau tengok anak kita nampak jemu, lemah dan sebagainya, cuba tanya dia, ada tak nak call kawan-kawan dia yang dia suka? Kan kalau dia kata ada nama Aminah, ada nama Asma, ada nama orang ini, so minta izin mak kepada kawan tu, kata anak dia nak call. Anak saya nak call, nak bersembang, nak minta semangat. InsyaAllah ambil semangat daripada kawan-kawan yang berjaya. Tak dilupakan juga boleh baca kisah kawan-kawan yang berjaya. Ini pun naik semangat. Kan baca sekarang ni Akmal, kita dalam Facebook Akmal kita ada share banyak kisah pelajar-pelajar Akmal yang dah berjaya. Minta anak-anak kita baca kisah tu. Pelajar-pelajar baca kisah kawan-kawan kita. Banyak ustaz share. Kawan-kawan kita yang hafal Quran, yang hebat-hebat, yang khatam dalam masa 3 bulan, yang baru ni ada yang 2 bulan pun ada yang 5 bulan, 8 bulan, yang banyak kita share dalam grup tu kan. Baca kisah dia. Dia orang tak bermula dengan tiba-tiba jadi senang. Mula dengan susah, ada yang menangis, ada yang merajuk, ada yang nak berhenti macam-macam. Tapi lama-lama dapat semangat, dapat rentak. Baca kisah dia orang. Lebih bagus, call dia orang, tanya ataupun tanya khabar, tanya semangat. Jadi adik-adik berbual dengan kawan-kawan, ambil masa call, tanya kawan-kawan macam mana dia buat, sambil kita sembang-sembang santai dan sebagainya. Parent juga boleh ambil semangat, sebab saya dapat maklumat di samping anak-anak yang hilang semangat, ada juga parent yang hilang semangat kan. Tengok anak dia malas, anak dia macam tak nak mengaji kan. Jadi yelah, ini normal lah kita terkesan dengan situasi ujian yang ada. Kita banyak kerja-kerja yang lain, lebih-lebih lagi dah mula, ada yang dah mula, parent yang dah mula kerja, nak monitor anak lagi, stres dan sebagainya. Jadi antara kita nak dapat pengalaman untuk handle anak kita, kita tanya kawan-kawan kita yang berjaya. Dalam Facebook kan banyak kita share cerita parent yang berjaya, kita cerita macam mana parent yang buat sesuatu di rumah dia kongsi macam mana yang dia buat di rumah dia sehingga anak dia berjaya. Kita dengar juga, apa salahnya kita call.
kita call parent yang berjaya ni. Nombor telefon boleh minta dengan pengurusan, boleh minta dengan saya ataupun dalam grup tu mungkin ada. Minta, insya-Allah kata ustaz, saya nak nombor telefon Encik Ahmad tu, nak tanya macam mana dia buat dengan anak dia. Saya tertarik dengan apa yang dia buat kat rumah tu. Saya nak call, nak minta semangat. Cuba share semangat ni. InsyaAllah kan, bukan setakat anak-anak pun hilang jemu, parent pun naik semangat. Jadi insyaAllah, cara yang kedua, berbual dengan kawan-kawan yang sudah dan yang ingin berjaya. Jangan berbual dengan kawan-kawan yang malas. Pergi cari kawan-kawan yang kuat main, kuat malas. Jadi dia malas, dia berjangkit dengan kita malas. Cari kawan-kawan yang hebat-hebat ni, yang berjaya-berjaya kan, kemudian ambil semangat dia. Hilang mood kita jadi ceria, dalam masa yang sama hilang perasaan jemu dan hilang perasaan bosan dalam diri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk hilangkan rasa jemu ketika mana hafal Quran, rasa bosan, rasa boring ni, kita buat perubahan. Hidup kita tak boleh statik, keras macam tu, benda sama yang kita buat. Hari-hari benda sama je kita. Akhirnya kita jadi boring dengan benda yang sama tu. Mula-mula PKP dulu, pengajian online kita okey lagi, seronok lagi. Tiba-tiba bila buat benda yang sama, lama-lama boring lah kan. Contoh kalau rumah kita hari-hari makan nasi dengan ikan goreng, nasi ikan goreng, hari esok nasi ikan goreng, esok nasi ikan goreng, lusa nasi ikan goreng, sebulan makan nasi dengan ikan goreng kicap, nasi goreng kicap. Lama-lama jadi boring. Bukan tak sedap, mula-mula makan sedap, wah bestnya kan. Lama-lama boringnya kan. Kalau kita makan KFC hari-hari, boring juga. Sama juga, jadi bila kita tak ada perubahan, kita jadi boring. So kita buat perubahan. Contohnya kita buat perubahan dalam jadual belajar kita. Kan mungkin jadual belajar kita sebelum ni kita mula pukul 8 pagi. Cuba kita mula ni bulan puasa, kita mula sebelum subuh. Apa ada hal? Kan? Mula sebelum subuh. Kita ubah. Mungkin kita mula pengajian kita, selepas kita dengar motivasi, kita buat senam ringan dengan adik-beradik kawan-kawan kita. Kita buat perubahan dalam jadual kita. Mungkin kita kata, ustaz, sebelum ni saya hafal Quran selepas maghrib, jadi tepu, boring. Saya nak start hafal sabak lepas subuh pula. Buat perubahan dalam jadual. Boleh bincang dengan parent, ataupun parent boleh bincang dengan anak, macam mana kita nak buat perubahan supaya dia lebih baik. Buat perubahan supaya ada kesegaran baru, semangat baru. Ataupun buat perubahan dalam susun atur dalam bilik. Kalau dulu dalam bilik kita tu, bilik anak kita yang hafal Quran, meja kat sini, almari kat sini, katil kat sini, tempat Quran kat sini. Cuba nak hilangkan boring tu, kita ubah susun atur dalam bilik. Katil letak kat sini pula, meja tempat mengaji kat sini pula, menghadap kat tingkap, nampak pokok-pokok kat luar. Kemudiannya almari sini tukar sini, lampu sini tukar sini. Ataupun mungkin dalam bilik tu, sekarang ni kalau ibu-ibu beli, buka dekat online tu kan, beli lampu-lampu yang ceria-ceria, ada beli hiasan-hiasan supaya bilik jadi ceria, jadi menghilangkan rasa boring tu. Buat perubahan. Cuba buat. Ataupun kita buat perubahan dalam aktiviti selingan kita, kan? Dulu kita mengaji sampai masa rehat, lepas tu mengaji balik sampai masa rehat. Cuba kita mengaji, waktu selingan tu kita buat aktiviti susun buku dekat rak, kita buat aktiviti balut Quran, kita buat aktiviti dengan adik-adik kita berkreativiti, buat macam-macam. So kita buat perubahan setelah kita dah tepu dan juga bosan dengan jadual yang biasa hari-hari kita buat. Ataupun perubahan, kita tukar cara hafalan kita. Dulu mungkin kita hafal, kita baca Quran kan, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Tengok kan, kita tengok, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Tengok lagi, cabut spek kan. Tengok. Jadi mungkin kita biasa buat macam tu. Mungkin kita cuba buat perubahan, menghafal dengan menggunakan bunyi. Sebab ada orang dia auditory dia kuat, dia tengok tak kuat, visual dia tak kuat, dia bunyi dia. Cuba hafal dengan menggunakan bunyi. Cari mungkin ada MP3 ke, handset ke kan, kita dapat dengar bacaan Quran dalam YouTube dan sebagainya. Kita buka dengar. Cuba hafal dengan mendengar. Cuba buat perubahan cara hafalan kita. Perubahan dengan mendengar. Okey, dengar macam mana imam satu, kita buka imam, contohnya Sa'ad Al-Ghamidi. Dan dibaca, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Stop. Kita pun baca wa ibadur rahman. Oh, tak ingat. Dengar lagi. Wa ibadur rahmanil ladzi
wa ibadur rahmanil ladzi. Cuba tukar cara kita menghafal pula. Buat perubahan, insya-Allah boleh menghilangkan rasa boring sebab kita buat perubahan sesuatu dalam cara yang biasa kita kita buat. Okey. Yang ketiga, buat perubahan. Jadi minta parent kita dapat bincang dengan anak kita, bincang sama dengan pasangan kita, macam mana kita nak buat perubahan untuk anak kita. Dia nampak boring sangat dah ni, kuat tidur je. Macam mana nak buat supaya dia ni ada perubahan tanpa dia sedar? Tak bagi tahu dia pun tak apa. Kita buat jadual baru, cara baru, susun atur dalam bilik yang baru, beli alat-alat yang boleh bantu dia belajar Al-Quran. Jadi ada perubahan dalam cara dia menghafal. Yang terakhir, yang keempat, pandang suasana yang hijau. Ini juga boleh menghilangkan rasa boring. Kalau boleh kita tengok pokok, tengah-tengah kita boring, hafal-hafal boring, jadi bosan, jadi stres, jadi bertekan, pergi dekat tingkap, tengok pokok, tengok langit yang membiru kan. Warna hijau ni warna yang memberikan kesegaran. Macam baju ustaz ni kan, tengok jadi ceria. Kalau ustaz pakai warna hitam, warna merah, dia macam garang, stres. Tapi warna hijau ni, dia memberikan kesegaran. Jadi kalau rumah kita ada pokok-pokok, ada pokok kecil pun tak apa, duduk depan pokok, pegang-pegang pokok, rehat sebentar kan, tengok benda-benda yang hijau ni, insya-Allah. Sebab itulah kajian menunjukkan kenapa doktor-doktor ni, kalau doktor-doktor ada boleh sahkan, kenapa doktor-doktor waktu bilik pembedahan dia pakai baju warna hijau ataupun baju warna biru muda. Sebab apa? Sebab dalam bilik pembedahan dia akan berhadapan dengan warna merah, darah, dia nak operate darah. Bila dia tengok warna hijau, dia akan mendatangkan kesegaran kepada mata, menghilangkan tekanan. Sebab tu pandang warna hijau, kan? Buka tingkap, tengok suasana sekejap. Mungkin tengok anak kita dah boring sekejap. Okay, jom abang, kita keluar sekejap, ikut ayah, kita pergi dalam kereta, pusing, pergi taman tak apa, tengok, buka tingkap, ambil angin, dapat segar sikit, balik rumah mengaji pula. Kan? Ambil kesegaran daripada nikmat yang Allah bagi melalui alam ini. Kan? Tengok, pandang warna hijau. Itu saja Ustaz. Panjang sangat ni motivasi pada hari ni. So ini cara kita nak hilangkan boring, cara kita nak hilangkan jemu, bosan dalam kita menghafal Quran. Yang pertamanya, buat pergerakan-pergerakan, bangun, berjalan, riadah santai dan sebagainya. Yang keduanya, berbual dengan kawan-kawan yang sudah berjaya, yang ingin berjaya, yang tinggi motivasinya. Yang ketiganya, buat perubahan dalam bilik, cara menghafal, jadual belajar, ada aktiviti selingannya. Dan yang terakhir, pandang warna hijau. InsyaAllah kita akan lebih segar, lebih bersemangat, hilang jemu, dan insyaAllah kita dapat hadapi ujian bosan dan boring ini dengan lebih baik, insyaAllah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala